Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, jadikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan. Kita akan bersama dengan saudara Rahmat Abdullah yang nak bertanya. Silakan saudara Rahmat Abdullah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah Nur Hidayah Yusof. Okey, baik. Saya ada dua soalan, Cik Man. Soalan yang pertama tentang solat. Macam mana kita nak macam mana kita nak bagi hati kita tu, kata orang, sentiasa untuk berpegang pada yang satu. Berarti berpegang pada solat kita, kerana kadang-kadang saya sendiri pun ada solat yang kadang-kadang tertinggal. Jadi macam mana kita nak bagi hati kita tu supaya kita tu memang kita kena solat setiap masa. Istiqamah. Istiqamah, betul. Jadi itu yang pertama, Cik Man. Yang kedua, ini lari pada tajuk sikit, Cik Man. Kerana saya sendiri banyak merasakan diri saya putus asa sebab yang pertama saya OKU penglihatan, yang pertama. Yang kedua, masalah dari segi ibu bapa saya dan masalah lain-lain lah dari segi tentang kehidupan. So bagi Cik Man, macam mana saya nak menyelesaikan masalah-masalah yang ada, yang saya sedang lalui dan saya cepat putus asa, Cik Man. Itu baik, yang terima kasih yang kedua. kepada, terima kasih, Cik Man. Terima kasih. Siapa nama dia, Ustazah Hidayu? Nama dia tadi Rahmat, saudara Rahmat Abdullah. Okey. Terima kasih kepada saudara Rahmat. Semoga Allah memberkati saudara Rahmat dan juga kita semua. Baik. Sebenarnya apabila Cik Man masuk ke ini adalah ini adalah program yang pertama, julung-julung kalinya Cik Man bersama saudara-saudara Cik Man yang daripada kalau Cik Man sebut OKU, okey ke Ustazah? Cik Man nak bagi tahu, ini adalah julung-julung kali Cik Man bersama program yang dianjurkan, yang diuruskan oleh saudara-saudara kita daripada OKU. Cik Man nak bagi tahu bahawa kalau dalam waktu yang sama masyarakat segelintir lah, tak semualah, segelintir masyarakat melihat OKU itu mungkin dengan pandangan yang negatif, tapi pada malam ini Cik Man sangat rasa, nak kata sebab ke Ustazah, ataupun nak rasa happy ke, nak rasa macam seronok, kerana kali pertamanya Cik Man bersama sahabat-sahabat dan saudara-saudara daripada OKU ini menjadi moderator dengan membaca Quran. Dan satu benda yang Cik Man rasa malu dengan diri sendiri, kadang-kadang walaupun ada di kalangan saudara-saudara kita yang mungkin dia meluahkan pada kita, saya tak boleh melihat, kan, dia luahkan pada Cik Man, saya ni tak boleh melihat. Tapi dalam waktu yang sama Cik Man fikir dalam hati, engkau lebih beruntung daripada aku dari satu sudut. Mata kita yang kita boleh melihat dengan jelas ni, kita tak tahu dah berapa banyak pandangan dosa yang kita tengok selama ini, dan kita melihat saudara-saudara kita yang orang kata tidak melihat itu, maka dia terselamat daripada sumbangan-sumbangan dosa daripada penglihatan. Itu yang membuatkan Cik Man rasa malu, dan itu satu kelebihan bagi saudara-saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kata rabun mata, buta mata dan seumpamanya, orang sebutlah, ya, kadang-kadang dalam keadaan yang sinis. Tapi yang sebenar-benar malangnya manusia ini ialah apabila dia memiliki mata yang celik tetapi hatinya buta. Summum bukmun umyum. Maknanya hatinya buta, telinganya pekak, tak boleh mendengar. Okey, itu dari sudut perumpamaan, dia tak nak terima kebenaran. Cik Man nak sebut satu kisah ataupun satu peribadi yang ada pada zaman Nabi, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, yang dia tidak melihat.
tetapi Nabi melayani sama sebagaimana orang lain. Dia pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni buta. Aku tak melihat, tak ada siapa nak pimpin aku ke masjid. Tadi kalau masuk waktu semayang, boleh semayang rumah tak? Nabi kata boleh. Nabi kata boleh. Tapi kemudian Nabi tanya dia, kau dengar tak azan kat masjid? Lepas tu Abdullah kata dengar, kalau macam tu kau kena pergi masjid. Bermakna orang yang tidak melihat, tak ada kemampuan melihat ini, dia tetap dianggap sebagai orang yang ada ruang untuk kental, ada ruang untuk kuat untuk menjalani kehidupan di dunia. Tidak ada siapa yang berhak meremehkan. Tidak ada siapa yang berhak untuk downgrade. Engkau tu tak boleh buat ni, tengok jasad kau tak sempurna, boleh ke? Tak ada. Melainkan orang yang buat perangai-perangai macam ni, yang membesarkan diri dan merendah-rendahkan orang lain, ini perangai iblis. Sebab tu ketika Allah suruh iblis, malaikat sujud, iblis tak sujud. Iblis kata apa? Dia membesarkan diri dia. Aku dijadikan daripada api, Adam daripada tanah, api lebih bagus daripada tanah. So sama macam kita, aku boleh tengok, engkau tak boleh melihat. Ini perangai iblis. Bermakna kita melihat saudara kita yang ada kekurangan dari satu sudut, dari segi zahirnya, tapi ada kelebihan dari sudut yang lain yang kita tak nampak. Kita tak nampak. Mungkin sebab hati kita buta, kan? Kita hanya melihat kekurangan seseorang, kita menilai kekurangan itu zahir. Sebenarnya kekurangan sebenarnya bukan zahir. Kayu ukur kehidupan kita, nilai kehidupan kita di dunia ini adalah benda yang bersifat ruh. Sebab tu Nabi sebut tentang kekayaan. Sesungguhnya kekayaan sebenar bukan kekayaan harta, tetapi kekayaan jiwa. Kita tengok orang tu banyak harta dari segi fizikal, tapi tak pernah bersyukur. Ini orang miskin. Kita tengok pula nenek dekat kampung, rumah pondok buruk, makan beras dengan pucuk pegaga. Kita tengok dia miskin zahir, tapi dia bersyukur, dia redha. Ini orang kaya. Maka di sebalik kekurangan orang lain yang kita tengok dari segi zahir, maka dia kuat. Termasuk saudara rahmat yang merasakan diri saudara rahmat itu mungkin kurang, itu perkara biasa manusia. Cik Man pun dalam kehidupan kita semua stres. Sehingga kan Nabi pun pernah sedih, Nabi pun pernah stres, tetapi kita mesti cari kekuatan kita, iaitu kita kembali balik kepada agama. Cik Man bagi tahu, tahniah Cik Man ucapkan kepada Love Quran Group, kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita daripada warga keistimewaan upaya, apa semua kelainan upaya, orang kata kuat usaha ini. Cik Man ucapkan tahniah kerana berjaya melaksanakan dan menguruskan program seperti ini. Maka akhirnya kita teringat dengan satu ayat motivasi daripada Allah, la yukallifullah. Saudara rahmat, perhatikan ayat ini. Dan untuk kita semua, Cik Man pun kalau down pun Cik Man pegang ayat ni. Cik Man pegang ayat ni. Kalau down, kita menangis. Kita memang selalu menangis. Kadang-kadang menangis tu dapat melepaskan rasa puas dan kita rasa macam lega. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan sesuatu itu kepada hambanya kecuali apa yang boleh dilakukan ataupun mampu dilakukan. Ustazah Hidayu tengok kumpulan Kalibaskus. Kalibaskus. Kan diorang dari dalam industri hiburan mereka tersohor dengan keupayaan diorang sampai itu salah satu contoh. Begitu juga berapa ramai saudara-saudara kita yang tidak melihat tetapi dia boleh baca Quran. Buktinya malam ni tadi ada ustazah, kemudian ada ustaz, apa semua baca Quran. Jadi bagi Cik Man, tidak ada ruang kita yang boleh melihat ini, ataupun tidak ada ruang seseorang manusia itu untuk merendah-rendahkan manusia lain. Kerana kedudukan yang sebenar, kedudukan kehebatan yang sebenar seorang manusia itu dinilai oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi saudara rahmat menghadapi kepayahan dalam hidup, jangan putus asa, terus bangkit. Antara tipsnya, carilah sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan yang sentiasa memberikan motivasi. Tak dinafikan, jangankan saudara rahmat, orang-orang yang kelihatan hebatnya ke, ataupun orang kadang-kadang kita tengok kaya ke, kita tengok dia dikenali ke, tapi kalau dia tak kuat dari segi roh dan jiwa, bila dia berhadapan dengan manusia yang penuh dengan toksik. Sekarang ni dekat media sosial ada juga orang yang toksik, ya, walaupun kita tak jumpa depan-depan, dengan mengutuknya, dengan komennya, dengan menganjingnya, maka kita kena sediakan kekuatan. Jangan terlalu banyak sangat kita bergaul dengan orang-orang yang negatif. Cik Man yakin warga-warga daripada Love Quran Group semuanya
positif, bukan positif COVID jangan salah faham, tapi positif dari segi semangat, sentiasa membackup, orang kata memberikan semangat antara satu sama lain. Cik Man harap saudara Rahmat dan semuanya terus bersemangat. Hadis Nabi sebut ajaban li amril mukmin, seorang yang beriman itu sangat unik kerana setiap urusan hidupnya semua istimewa. Dia sentiasa positif. Apabila diberikan nikmat dia bersyukur, maka itu positif baginya, dan apabila diberikan ujian dia bersabar, maka itu positif baginya. Itu adalah nilai terbaik bagi orang yang beriman. Wallahu alam. Cuma Ustazah Hidayu tadi ada satu soalan daripada Anas Lokman ke Anas Osman. Dia tanya pasal mak dia. Soalan akhir ke macam mana ke, dia tanya dia telah kematian ayah, mak dia kematian suami, jadi iddah tu berapa hari lah sebab mak dia sudah menopause ataupun sudah putus haid. Baik, jadi kita sebut di sini iddah bagi perempuan yang kematian suami itu sebagaimana yang ditentukan Allah dalam Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ya, perempuan yang kematian suami maka iddahnya 4 bulan 10 hari, jangan berhias-hias. Tak kiralah dia tak menopause ke, belum menopause ke ataupun sudah menopause. Maka ini seragam untuk semua situasi bagi orang perempuan yang kematian suami. Wallahu alam.